Baik, kita mulakan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Salatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina wa zukhina wa qudwatina wa uswatina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Alhamdulillah, tuan-tuan guru, bapa-bapa, ibu-ibu yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sebelum kita mulakan, kita bersyukur kepada Allah di atas segala nikmat dan kurniaannya sehingga kita masih lagi diberikan kehidupan pada hari ini, dan Allah Subhanahu wa taala memberi masa yang sama seperti orang lain juga 24 jam, tetapi Allah taala memilih kita menjadi tetamunya pada malam ini. Satu nikmat yang cukup besar, iaitu diberikan kita dapat sembahyang berjamaah, dan kita juga diberikan kelapangan masa sedikit untuk sama-sama bagi saya dan kita semua mentadabbur akan ayat-ayat Allah, sebagaimana Allah mengatakan alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Di mana Allah Taala meminta kepada kita supaya ayat-ayat Allah ini dibaca dengan sebenar-benar baca, dalam arti kata baca yang betul, dan yang lebih besar daripada itu iaitu melaksanakan segala tuntutan daripada kalam Allah itu. Akhirnya barulah kita mendapat hidayah, dan selepas daripada kematian mendapat syafaat. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita sebelum daripada kita masuk kepada yang baru tajuk itu, suka cerita saya nak ulang balik. Jadi buka muka surat ba di belakang. Ada yang muka surat, ada yang tak diletak muka surat, jadi Quran tu tak sama masing-masing. Namun begitu, cari berkenaan dengan istilah mengenai pembarisan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita pada minggu atau bulan yang lalu kita telah membincangkan berkenaan dengan sistem penandaan Al-Quran ini, iaitu yang berlaku di atasnya huruf-huruf bulat. Ulang balik, huruf bulat ini ada pada salah satu daripada huruf-huruf illah, iaitu huruf alif, huruf waw, huruf ya. Apabila huruf bulat ini berada pada satu daripada tiga huruf itu, maka huruf itu naklah dilihat. Kalau sekiranya bulat itu kecil, maka huruf itu ada pada tulisan, tidak ada pada bacaan. Seperti kita kata ulaik. Kalau ikut pada kaedahnya ulaik, kena baca panjang kerana dia jadi mat asli. Tetapi di situ telah diletak satu tanda bulat di atas waw, maka huruf waw itu nak dibuang dalam bacaan, tetapi tidak dibuang dalam tulisan. Begitu. Kemudian ada di sana bulat yang besar sedikit. Bulat yang besar ini hanya ada pada huruf alif sahaja. Tidak ada pada huruf waw dan tidak ada pada huruf ya. Beza keduanya itu hanya ketika kita berhenti sahaja. Kalau kita sambung, ianya serupa dengan bulat yang kecil. Contohnya, lakinnahu Allah, lakinnahu Allahu Rabbi, lakinnahu Allahu Rabbi. Ada contoh di situ. Kalau kita berhenti, lakinna. Kalau kita sambung,
lakinnahu Allahu Rabbi. Begitu yang kita bincangkan pada minggu yang telah lepas. Untuk kita peringatkan balik kaedah bulat itu, saya nak ulang balik sedikit, kerana mungkin malam ini ada bapa-bapa dan ibu-ibu yang baru hadir. Mungkin minggu yang lalu dia tidak berkesempatan. Jadi kita buka suratul Insan. Buka suratul Insan. Suratul Insan, muka surat dia 579. Muka surat 579 pada ayat yang ke-15. Cari dulu muka surat. Kepada kita yang kurang mahir lagi muka surat tu, minta duduk dekat kawan yang boleh faham muka surat, baru cepat. Lima, tujuh, sembilan. Ayat yang ke-15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. Di situ وأكواب كانت قواريرا, ada alif dan ada bulat. Kemudian wakaf di situ pada ayat 16. قوارير من فضة قدروها تقديرا. Ada qawarira pula di situ, ada alif dan ada bulat. Tetapi bulat yang kedua itu agak kecil sedikit. Kena tengok Quran tu, kadang-kadang Quran tak sama. Yang ada tuan-tuan tengok sama besar je ustaz, itu mungkin Quran lain. Kalau Quran Ustaz Osman, dia memang besar satu, kecil satu tu. Ingat dulu. Jadi di situ macam mana kita nak buat? Kalau kita wakaf, waqwabin kanat qawarira, wakaf. Kalau sambung, waqwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Baik, kita katakan tadi huruf bulat kecil ini hanya ada pada tulis, pada bacaan tidak ada. Jadi kita cuba wakafkan kepada qawarira pada ayat 16 itu. Contoh saja, bukan nak suruh wakaf. Waqwabin kanat qawarira qawarir. Itu qawarir. Hak mula-mula qawarira. Tu qawarir. Wakaf gitu pula. Kalimah yang sama. Kenapa qawarira yang pertama diwakaf dengan sabit alif dan qawarira yang kedua itu dibuang alif? Itu nak bagi tahu sistem menulis tu. Sistem menulis itu kita boleh faham. Jadi maknanya apabila kita melihat di sana di dalam Al-Quran ada alif yang bulat, maka kena perhatikan bulat itu. Kalau sekiranya besar, maka bulat itu hendaklah dibaca dengan pendek ketika wakaf dan dibuang ketika disambung. Setakat itu ada apa persoalan dulu? Ya? Ulang lagi. Tak apa. Bagus. Kita kira mengaji ni, kita kira ambil lebih kepada yang kurang mahir. Yang mahir sekali bagi tahu, tak apa dah. Hak belajar dah tu tak ada masalah. Jadi kita kira ulang kaji bagi yang sudah mahir. Perbincangan kita berkenaan dengan sistem penandaan bulat. Tanda bulat ini ada pada 3 huruf. Huruf alif pun ada, huruf waw pun ada, huruf ya pun ada. Apabila bulat ini berada pada salah satu daripada 3 huruf ini dan bulatnya kecil, maka huruf itu tidak dipakai pada bacaan
hanya diguna pada tulisan. Itu dia. Jadi contohnya tadilah qawarir. Ada alif tu. Qawarira. Katakan yang kedua tu, yang bukan yang pertama, yang bulat kecil. Qawarir. Pasal apa ustaz tak qawarira? Pasal apa tak begitu? Sebab dia kata dah, huruf bulat kecil yang berada pada alif itu ada pada tulis, tidak ada pada bacaan. Jadi kita tutup di situ pada bacaannya, makna bacaan akhirnya adalah huruf ra. Sebab itu qawarir. Kalau bulat yang besar hanya berada pada huruf alif sahaja, tidak ada pada huruf waw dan tidak ada pada huruf ya. Jadi berhati-hati pada kalimah alif itu yang ditanda bulat. Kalau dia besar, maka dia sabit berlakunya ketika diwakaf. Ketika sambung, ianya sama dengan bulat kecil. Begitu. Boleh insyaAllah ya. Tuan-tuan, bapak jangan malu bertanya. Kita tak faham, kita tanya. Jangan pedulikan pada orang yang dah faham. Kita tanya, tak ada masalah. Kalau tak boleh jawab, saya tangguh dulu, kita jawab kemudian pula. Baik, itu pada minggu yang telah lalu. Buka balik tajwid. Kita sambung lagi pada malam ini. Saya rasa di situ kita berhenti baru ni ya. Betul dah kan? Betul. Baik. Kita sambung pada malam ini. Dalam kurungan itu dia kata diletakkan kepala kha yang kecil tanpa titik. Dia kata kepala kha tapi titik tak ada. Di atas sebarang huruf. Mana-mana kita baca Quran, atas huruf tu ada kepala kha. Menunjukkan huruf itu sukun. Sukun tu bahasa Arab, bahasa kita menunjukkan huruf itu mati. Masa kita, kalau kita yang sudah berumur 50 ke atas ni, 50 ke 60 tanda mati Quran dahulu dia tanda macam kung kuda. Dia buat begitu. Sekarang ini dia tak ada dah. Dalam Resah Usman, mana-mana huruf yang mati diletakkan di atasnya tanda kepala kha. Itu dia kata. Apa sebenarnya tu? Iaitu dia kata untuk menunjukkan bahawa hukum izhar. Apa makna izhar? Hukumnya maknanya dia nak bagi tahu huruf yang ditanda mati itu, huruf itu hendaklah diguna pakai. Itu maksud dia. Contoh, tengok contoh. Min. Dia ada mati tu. Min. Kan kita guna pakai tu min. Atas nun itu ada tanda kepala kha. Khair. Ada ya. Ya yang mati pun ditanda kepala kha juga. Artinya mana-mana huruf yang ada tanda kun kha, kepala kha itu, huruf itu berfungsi. Kalau dia mati atas nun, min, kan ada fungsi tu, min, bunyi jelas min tu, dia tak susuk dah, dia tak sembunyi min tu, min, ada nun. Khai, kan nampak ya tu. Contoh lagi, wayan au, kan nampak tu, wayan au, nampak waw tu. Wayan au na'an. Semua benda yang ditanda kepada kha itu hurufnya mati, tetapi matinya hendaklah dizahirkan bunyi huruf-huruf itu. Kalau nun mati, min. Kalau min mati, mim. Itu dia. Kalau jim mati, aj. Okey, tengok lagi. Qad.
Qad. Ada bunyi itu? Ada tanda mati di atas itu dengan kepala kha. Awa'au. Ada dha? Awa'au. Ada dha tak? Dha tu kan ada bunyi dha dulu. Awa'auta. Awa'auta. Wa khub. Tu payah tu. Wa khubtum. Sebab apa dia nak bagi tahu macam ni? Nanti dia akan cerita pula ada huruf yang mati yang tidak ditanda mati. Huruf ini dalam Quran Surah Usman, ingat, ada ketikanya huruf itu mati diletak tanda mati. Ada ketikanya huruf itu mati tapi tidak diletak batu nisan dia. Mati juga, batu nisan tak ada. Itu makna mati dalam Quran Surah Usman ada dua jenis. Ada mati yang ada tanda batu nisan dia, ada mati yang tak ada batu nisan. Jadi kalau mati yang ada tanda tu, maknanya huruf itu berfungsi. Itu dia. Baik. Sambung lagi. Habis itu dia kata membuang alamat sukun daripada huruf dengan adanya tanda tasdid. Tengok tu, dia nak bincang lah tu. Pada huruf yang berikut yang menunjukkan idgham. Idgham tu bahasa ilmu tajwid, bahasa Arab pula. Dia bercampur-campur. Bagi kita yang dah belajar tajwid, idgham ni kita faham. Bagi kita yang baru dengar, apa benda idgham tu? Idgham ni maknanya masuk. Idgham ni makna masuk. Jadi dia kata kat sini ada huruf membuang alamat mati daripada huruf dengan adanya tanda tasydid pada huruf yang berikut yang menunjukkan idgham, iaitu masuk huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua secara idgham kamil, maknanya masuk dengan sempurna, masuk 100%. Contoh, tu nak faham tu. Uji tengok, uji da'watukum. Ada mati tak di situ? Ada tak tanda mati? Tak ada, tapi ada huruf mati yang tidak ada tanda mati. Huruf apa? Huruf ta itulah. Tu saya nak kata tadi, mati ada dua jenis. Ada mati yang ditanda mati, ada mati yang tidak ditanda mati. Sebab itu dia kata sini membuang alamat sukun. Makna tanda mati tak ada, dia kata. Tadi ada tanda mati, yang ni tak ada tanda mati. Yang tu nak bincang. Artinya dia kata apabila kita melihat begitu, ada di sana huruf yang kosong yang tidak ditanda mati di atas dia, kemudian daripada itu ada huruf yang syaddah, huruf yang sabdu. Orang Terengganu panggil sabdu. Huruf yang syaddah itu ada tanda tasdid. Maka dia kata huruf yang mati tadi dimasuk habis ke dalam huruf yang bersabdu 100%. Artinya apa? Iaitu ujibat da'. Dia tak ada bunyi ta dah. Masuk da terus. Ujibat da'watukuma. Itu sistem dia menulis. Jadi bila kita baca Quran Surah Usman ni bermula daripada alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi, sampai qul a'udzu birabbin nas, dia tulis sistem itu sama saja. Kalau kita faham yang ni, kita faham seluruh Quran tu, faham selalu. Tu sistem dia hebat. Dalam Quran lama tak ada ni. Jangan pula lama macam Bible pula. Mana lama tu imla'i dulu. Hak kita belajar masa kita zaman umur 15 dulu. Bagi kita yang berumur 60, Quran ni tidak ada lagi. Kita ada Quran imla'i atau Quran Nun Majid, orang panggil dulu. Nun Majid dia tak ada, sistem ni tak ada. Dia kena ngaji tajwid pula. Ini nama dia mutajannisan mutaqarriban. Kalau duduk main hak tu, kita sebulan sekali ni jawab dia, mati hidup balik baru nak jumpa, lambat nak ketemu dia tu. Jadi dia buat sistem ni, biarlah kita tak tahu nama apa pun, tetapi kita tahu baca. Dia baca begini ustaz.
Siapa dia tak ada tanda kosong situ? Sebab dia nak masuk dalam huruf sabdu. Jadi bacanya ujibat da'watukuma yalhadzalik. Ada ta, ada za. Kalau kita baca yalhadzalik, itu tak betul. Dia tu masuk terus. Yalhadzalik. Jadi maknanya baca tu memang tak ada huruf sa pada bacaan, tapi pada tulisan tak boleh buang. Wa qalat ta'ifah, wa qalat, masuk ta selalu. Tak boleh baca wa qalat ta. Jadi ada ta ada ta, tak boleh. Wa qalat ta'ifah wa man, tengok tu. Wa man, nun ada tak? Ada. Ada tanda di atas nun. Bila ada tanda atas nun, maknanya nun itu tidak boleh diizharkan kerana dia tidak ada tanda mati. Jadi kita sembunyikan nun tu sedikit dan dengarlah. Wa man, itu satu kaedah. Yukrih, ada dua ha. Yukrihun, masuk ha dalam ha. Bagi satu ha saja. Wa man yukrihun, gitu. Juga seperti dalam firman Allah Ta'ala, alam nakhluqkum, menurut kau yang lebih rajih antara dua wajah. Apa benda pula tu rajih? Antara dua wajah. Jadi dalam alam nakhluqkum ini, kalau kita tengok di dalam Al-Quranul Karim, dia tuliskan kaf itu dengan sabdu. Kaf itu tidak ada tanda mati. Jadi kaedahnya ialah alam nakhluqkum, kaf masuk dalam kaf. Tetapi oleh kerana dia kata menurut kau yang lebih rajih antara dua wajah, alam nakhluqkum ini boleh dibaca dengan dua cara bagi hafaz. Kita mengaji ni atas guru kita ni, dia panggil riwayat hafaz. Hafaz pula saya ni mengambil daripada guru saya, iaitu Syatibi. Dia macam kita mengaji Quran ni lebih kurang fiqh juga. Ada Syafi'i, ada Hanafi, ada Hanbali. Jadi Syafi'i ada pula anak murid dia, Syekh Ramli dengan Ibn Hajar. Kalau kita baca kitab fiqh tu, kadang-kadang bertelikah Syekh Ramli dengan Ibn Hajar. Syekh Ramli kata harus, misalnya kata Ibn Hajar kata sunat. Itu maksudnya. Jadi kita belajar Quran pun dia ada macam tu juga. Di Malaysia ini masyhur bagi seluruh rakyat Malaysia ini belajar Quran, iaitu atas riwayat hafaz, dan tariknya guru jalan yang diambil itu ialah Syatibi. Itu dia. Jadi kalau kita pergi ke Mekah tu, ni musim haji ni, bila kita duduk dekat orang tak syekh macam-macam dibaca. Ada baca panjang, ada baca pendek, ada baca wadduhi wal-laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qali walal akhiratu khairul laka minal uli. Kau mari baca begitu pula. Ni dia ada bacaan dia. Quran ni ada qiraat 7 sampai 10. Yang masyhurnya 7 qiraat. Jadi kita ni baca ingat molek. Jadi kalau orang kata ni baca macam ni, baca macam ni, kita kata baca riwayat apa? Riwayat hafaz. Kalau baca Qalam, baca Nafi', Waras, Ibn Katsir, banyak lagi baca. Jadi itu saya pun tak belajar, cuma nak bagi sedikit ilmu bahawa apabila kita melihat itu ada dua rajih itu, maka dua bacaan boleh. Bacaan yang kedua iaitu baca dengan alam nakhluqkum, sedikit qalqalah. Itu wajah yang kedua. Alam nakhluqkum, itu wajah pertama. Kan dia kata dua cara tu. Dan baca yang alam nakhluqkum, ada qalqalah bacaan yang kedua. Tapi dua wajah ini mana yang lebih aula, iaitu alam nakhluqkum
kum. Baca hak tu. Tujuan apa ni? Biasa kalau orang masuk tarannum apa semua, hakim akan melihat kemahiran qari itu membaca. Dia pembaca. Dia baca riwayat apa? Tiba-tiba dekat situ dia baca alam nakhluqukum. Mari satu qari lagi. Alam nakhluqukum. Markahnya sama. Di mana dia nak tengok mahir? Dia ambil situ. Pasal dia ambil yang lebih rajih. Itu dia. Sampai di situ ada apa soalan dahulu? Ya. Tak ada soalan? Tak ada soalan, kita nak pergi sedikit lagi, nanti kita baca. Kerana dalam perbincangan berkenaan dengan sistem tanda kosong ni, tanda mati tadi, dia kata kalau huruf itu kosong, yang tidak ada tanda mati, ada sabdu, masuk, habis. Ni dia nak bincang hal lain pula. Membuang alamat sukun, mati, walaupun tanpa ada di sana alamat tasydid pada huruf berikut. Dan ini menunjukkan idgham huruf pertama pada huruf yang kedua itu secara naqis. Naqis lawan dia kamil. Benda pulak tu naqis dengan kamil tu. Tadi kita kata kamil itu masuk 100%. Bila kita tengok huruf kosong ada sabdu lepas dia, ada tasydid, masuk 100%. Yang ni pula dia kata bezanya yang nak dicerita ini ialah huruf yang mati tidak ditanda, tetapi selepas daripada itu tidak ada tasydid. Macam mana pula nak baca? Itu dia panggil separuh lah. Kalau kita kata separuh, tadi 100 masuk, ni tak boleh masuk 100%. Mudah cakap begitu. Baik. Seperti mana? Man yaqulu. Sebab tu nun mati tak ada siddah, tak ada sabdu pada ia. Kalau nun mati itu dikosongkan, ya itu ada sabdu, maka nun itu masuk dalam ya. Mayyaku. Baik itu dia letak sini. Hak bunyi tu dia panggil nakis tu. Sebelum masuk habis tu dia ada bunyi. Dia tak boleh pergi habis. Kerana huruf yang mati, yang tidak ditanda itu selepasnya ada huruf yang berbaris. Huruf apa berbaris? Huruf ya. Huruf ya itu tidak ada sabdu, maka naklah diberikan dia dengan dengung. Jadi di sini apabila bapa ibu sekalian melihat, kalau sekiranya nun mati tidak ditanda mati, nun mati tidak ditanda mati, ingat tu, nun mati tidak ditanda mati, maka huruf nun mati itu hendaklah didengung seluruhnya. Begitu. Nun yang mati, yang tidak ditanda mati, dan huruf selepasnya tidak ada sabdu, maka huruf itu nak menunjukkan dengung seluruhnya, sebiji Quran itu. Bukan menyakudaklah tempat lain pun. Cuba tengok kalimah yang kedua. Minwal. Tak boleh baca minwal. Itu dia. Atau ni hak payah sikit. Farrad. Sekarang ni cuba tengok betul-betul. Lepas pada farrad ada huruf ta. Okey? Huruf ta. Ta ada tanda tak? Ta tak ada tanda. Okey, tak ada tanda. Ta. Lepas tu huruf ta. Ta itu hidup tak? Hidup. Ada syiddah ke? Tak ada. Tu. Apabila begitu dia kata huruf ta yang ditinggal mati tadi itu tidak boleh sama sekali masuk habis. Kalau baca farratum, tak boleh. Kalau nak baca begitu, ta itu kena ada sabdu, kena ada syiddah. Tapi tak ada. Maka itu ta itu
kena bagi dia punya sifat dia tadi, iaitu dia panggil naqis dia itu. Idgham masuk sebelum masuk tu 50% kena bagi. Jadi baginya farradtum. Kalau kata farradtum, itu jadi kalah-kalah. Bila jadi kalah-kalah dia kena letak tanda mati atas ta itu. Kalau kita baca farradtum, kalah-kalah baca, tak betul. Nak baca farradtum. Jadi tebal ta itu nak dijaga, dan selepas itu baru masuk dalam ta. Farradtum. Lagi satu basalta. Jadi tebal tu. Kalau kata basalta, kalah-kalah. Bila kalah-kalah tak betul, sebab dia ta tidak ditanda mati. Nak lepas, kita nak kata basatta tinggal ta, tak boleh, kerana dia tidak letakkan ta itu sabdu. Di situlah dia panggil naqis itu. Atau dibaca ia dengan hukum ikhfa dan bukan hukum izhar dan bukan idgham, seperti min tahtihal anhar itu dia panggil naqis tu. Baru pergi. Atau min thamarah inna rabbahum bihim tengok pada mim dulu. Inna rabbahum mim mati. Ada tanda tak? Tak ada tanda. Inna rabbahum bihim ada tanda tak? Ada. Jadi mim yang mati ini ada ketika dia letak tanda mati, ada ketika tidak dia letak tanda mati. Apabila mim dia letak tanda mati dalam Quran Sa'ad Osman, maka mim itu naklah dizahirkan dia. Mana tak boleh baca dengung. Tapi kalau mim itu tinggal kosong, maka mim itu disuruh dengung. Jadi kesimpulan malam ini, Bapa sekalian, apabila kita melihat di sana ada nun yang mati, yang ditanda mati, baca izhar. Kalau nun yang mati tidak ditanda mati, kita tengok dulu. Dia ada sabdu ke tak ada sabdu? Ada tasdid ke tak ada tasdid? Kalau ada tasdid, huruf yang kosong tadi masuk habis. Kalau tak ada tasdid, maka huruf yang kosong itu kena bagikan sifat dia itu separuh. Begitu. Dan hukum mim mati, kalau mim itu diletak tanda mati baca izhar, tak boleh dengung. Kalau mim mati tidak diletak tanda mati di atas, hukumnya dengung. Untuk di situ ada apa soalan? Setakat itu dulu tajwid. Boleh ya Bapak? Boleh. Ada laju ke saya cakap atau bunyi Terengganu ke tak faham Ustaz cakap Terengganu? Ataupun tak tahu apa tu. Tu pun susah juga. Jadi kita pula seorang-seorang tu nampak faham apa tak faham. Ataupun memang boleh faham lah. Jadi saya yakin tuan-tuan boleh faham. Saya yakin. Kerana bapak-bapak sebenarnya dah boleh baca Quran. Cuma kadang-kadang kaedah tu kita tak nampak. Ya, Pak? Ya. Ya. Iya. Sebenarnya inna rabbahum bihim. Mim mati berjumpa dengan ba. Mim mati berjumpa dengan ba. Nun mati berjumpa dengan ba. Baik. Kita kata nun mati berjumpa dengan ba pun dia letak huruf mim kecil situ. Tiap-tiap nun yang nun yang mati, yang tidak ditanda mati tapi mati nun itu diletakkan dia mim yang kecil apabila berjumpa dengan ba. Okey, situ. Yang ni pula tak ada mim kecil, mim besar. Mim besar, mim memang betul mim dah.
berjumpa dengan ba. Apa beza dua tu? Soalan situ dulu. Jawabnya tidak ada beza. Habis kenapa? Beza di kenapa? Beza di segi bacaan tidak ada beza. Tapi hukumnya nama lain. Sebab di sana nun mati berjumpa dengan ba. Di sini mim mati jumpa dengan ba. Tapi nun mati jumpa ba pun dia tukar nun. Dia tukar dia bunyi mim. Jadi kalau kita boleh baca min ba'dihim min ba', kita baca begitu, maka mim mati jumpa ba pun samalah. Jadi cara mendengung mim mati yang tidak ditanda mati ini, ingat, kalau dia jumpa mim dia rapat. Mim mati jumpa mim rapat. Tapi mim mati jumpa dengan ba, dia ringan sedikit. Dia ringan sedikit. Jadi jangan siapa mim ba, atau kita kata inna rabbahum, wah sangat. Inna rabbahum bihim, tekat tu lah. Kalau kata inna rabbahum bihim, jadi mim mati dengan mim mati dengan ba, jadi sama pula. Ini bukan dalam, ini nak perjelaskan hak abang tadi. Jadi tuan-tuan hak baru ni duk menung tak payah penuh. Kalau tak faham memang tak faham. Benda pula ustaz tu. Ni kita cerita bagi hak ni pula. Jadi kalau tak faham tak apalah, nanti sampai bab tu kita ceritalah ke abang pula. Ni kerana abang tanya tadi macam mana nak dengar mim mati jumpa ba, adakah berat, adakah ringan? Jawab dia sama bagaimana kita boleh dengar nun mati jumpa ba dengan mim mati jumpa ba. Dengarnya sama, hukum dia berlainan kerana di sana nun mati, di sini mim mati, dan cara bacanya ringan sedikit daripada mim mati ketemu dengan mim. Begitu je. InsyaAllah yang talaqi itu nanti kita latih kemudian. Bagus soalan. Ada lagi soalan? Walaupun ya. Walaupun ya, apa nak tanya ya, bah? Nak tengok kaedah tadi. Dia kaedah tadi tidak berlaku. Tidak berlaku begitu. Kenapa? Dia kalau nak kata yang abang buat tu pun boleh pakai juga, boleh pakai dengan kaedah tadi. Dia kata ada di sana huruf yang kosong. Mana huruf kosong? Alif tak ada. Alif ada benda atas tu. Apa yang kosong? Tengok. Alif ada benda. Maksud kosong ni jangan peduli apa atas tu. Alif tu ada sa. Tengok alif tu ada sa, bukan kosong. Yang kosongnya lam itu. Lam tu kosong. Jadi lam kosong makna lam itu tak disebutlah, dia masuk terus lah. Dia masuk dalam dak lah. Jadi tak nampak dalam tu. Sebab itu dia waladdallin. Jadi bapa ibu sekalian, ingat ya, mana-mana huruf sabdu atau tasdid, dia makan habis huruf-huruf yang mati. Tak kira ada 10 ekor ke huruf tu mati, dia makan habis. Situ ada 2 tu yang mati. Iaitu pertamanya hamzatul wasli. Alif yang ada tanda sad itu pun kita kira huruf juga. Huruf juga kira tu. Tapi tak bunyi dia tu kan. Lam pun ada situ. Tak bunyi juga. Pasal apa yang bunyi? Waladha, bunyi dha, sebab dia sudah makan habis segala huruf-huruf yang tidak ditanda baris, dia makan habis. Dia kuat syiddah ini. Jadi bapak tanya tu betul lah tu. Kaedah pun dia betul lah. Faham tak tu? Bagus. Ya, sebelah sini boleh ya? Boleh. Kalau boleh, alhamdulillah, kita sambung kepada bacaan kita. Ya, saya bah. Baca yang barakallahu fikum. Okey. Sebenarnya
bukan dalam konfirmasi lagi masuk bahagian huruf ifat. Tidak. Yang kedua, ko itu apa huruf berkaitan dengan perkalaan. Iya. Tak bunyi kan? Betul. Jadi betul. Cuba tengok balik tajwid itu. Bapak tanya tadi, macam mana nak baca farrabtu dan juga basalta. Baik. Di sini memang susah sedikit, sebab itu kita kena tengok kaedah menulis. Kalau dia letak tanda mati, maknanya huruf itu berfungsi. Maknanya kalau dia letak ta itu tanda mati, kita bincang situ dulu. Kalau dia letak ta tanda mati, farratum, begitu bacanya. Basalta, begitu bacanya. Tapi dia tak letak begitu. Itu maksud dia tak letak tanda mati tadi. Apabila dia tak letak tanda mati, dia kata ini nak dibaca dengan idgham naqis. Artinya kena bagi separuh. Naqis tu kita kata macam dia tak boleh masuk habis. Jadi bila tak boleh masuk habis, kenapa dia tak boleh masuk habis? Sebab huruf ta itu huruf yang kuat. Huruf kuat. Dia orang kuat, ta tu huruf lemah. Dia nak tarik orang kuat ni dia tak bagi habis juga. Dia tak bagi habis pasal dia kuat, ta tu kuat. Dia ada tebak lagi. Dia ada kalah-kalah lagi. Kalau dia nak tarik habis, farattum, dia habis-habis. Tapi tak habis dia. Sebab itu dia kaedah dia boleh dia letak kosong di situ. Dan dia tak tersabdu. Maka separuh daripadanya buangkan sebab kalah-kalah dia. Farattum, buang kalah-kalah dia tu. Yang kuat tu. Bagi dia separuh. Mana tebal dia tu ada. Farattum. Bunyi kan tu? Farattum. Bunyi tak? Bunyi ketebalan tu masih ada. Jangan farattum. Itu keluar dia punya sifat kalah-kalah. Kalau keluar dia kena ubuh mati. Dia kena tanda mati. Baru betul sistem. Hebat ni. Orang tajwid ni bang. Macam tu dia mengajinya. Dia letak tu. Pasal apa sini dia tanda, sini dia tak tanda. Pasal apa dia tanda begini. Dia nak suruh baca macam ni. Jadi yang bapak tanya tadi, basalt, ada apa sifat tu? Basalt, tu stop. Tu sifat tu nak ada. Jangan bagi kalah-kalah. Basalt, tu kalah-kalah. Itu jadi 100. Sedangkan dia naqis separuh. Itu mana dia? Bila kita faham begitu, kita baru nak baca ni, baca macam mana ni? Basat tak? Tak boleh. Basat tak, pasal apa? Tak ada tanda mati. Jadi bagi separuh. Basat. Jadi macam ada syiddah juga lah situ. Tapi tidak masuk habis sebab dia masih kekalkan separuh. Kalau ada syiddah penuh, basat. Itu dia. Boleh bah? Boleh bah? Alhamdulillah. Apa yang ini tajwidnya kita tak latih baca. Tuan-tuan dengar saya baca saja. Yang baca Quran nanti insya-Allah, kalau saya tak mati, tuan pun tak mati, kita mulalah ajar sama umur. Gitu. Kalau saya pendek umur, tuan-tuan mengaji lagi lah. Sampailah satu masa basotah tu. Okey. Kalau tak ada apa, kita sambung pada ayat seterusnya malam ini. Iaitu kita dah masuk alif lam mim belum? Belum Kita baru baca Fatihah baru ni. Baik, saya nak dengar sekali lagi Fatihah tuan-tuan, lalu kita masuk kepada suratul Baqarah. Ikut saya dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Perhatikan di Quran itu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita wakaf betul tu. Kalau kita nak sambung, saya dah cerita malam baru ni, kita nak sambung alif yang ada tanda sa kecil atas dia itu. Alhamdulillah, ada alif ada tanda sa. Itu dia panggil hamzatul wasli, dia tidak akan ada baris. Jadi kalau kita nak sambung, kita terus buang dia.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebab apa saya buat macam tu? Kadang-kadang kita baca Fatihah ni bila sambung kita buat tak sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Kita berhenti, nafas tak buang. Kita tak hidupkan hamzah wasal. Tak kenalah. Jadi kalau kita nak pakai satu nafas yang panjang, kena hidup semualah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu cara kita wasal. Kalau kita berhenti, Bismillahirrahmanirrahim, habis itu alhamdu, huruf alif tu ada sa atas tu, hendaklah diletak pada di atas apabila selepasnya ada huruf lam. Jadi bacanya Alhamdulillahi rabbil alamin. Ulang balik. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, kalau kita sambung dua tu, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Ni kalau kita sambung, janganlah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas sirat. Tak boleh lah. Buanglah dia tu. Sebab itu dia panggil di situ hamzah wasal. Dia letak alif tu, dia letak sa. Tapi tengok iyyaka, iyyaka dia letak alif juga tapi letak hamzah. Ada baris. Di situ kalau kita sambung Maliki yaumiddin, iyya, tak boleh buang. Jadi sistem ni hanya ada dalam Risal Usman saja. Sistem yang dahulu dia tidak ada hamzah bawah, dia ada baris bawah. Alif sama saja. Nak buang, kata nak buang kena mengaji dengan tok guru pula. Jadi kalau zaman dulu tak apalah, kita masa panjang. Dalam Risal Usman ni dia bagi tahu dah. Yang ni namanya hamzah qata', iaitu ada hamzah. Yang ni hamzatul wasli diletak atas alif tu urut start wasal. Jadi bila kita nak wasal, dia kena buang selalu, tak payah mengaji dah. Cuma nak bariskan dia apabila huruf nombor 3 baris bawah, letak dia baris bawah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladhdallin ni dia panggil maknanya kalimah sakal, ilmu tajwid. Ilmu tajwid dia hanya sampai kepada 6 harakat saja, tak boleh lebih. Kan? 1 alif, 2 alif, 3 alif. 1 alif 2 harakat, 2 alif 4 harakat, 3 alif 6 harakat. Jadi harakat-harakat ini, panjang pendek ini, dia ukurannya adalah pada yang baca.
Harakat itu pada yang baca. Kalau saya baca Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tu nah harakat untuk dia jangan tadilah. Kalau saya baca Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cukuplah tu. Jangan kita Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tu lebih jakah lebih. Jakah lebih. Dah nak baca begitu boleh tak ustaz? Boleh, tapi kena lambat. Lambat boleh. Kalau cepat semua kena cepat. Kalau baca Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cukuplah tu. Dia panjang pendek ni atas pembaca. Mana ustaz dia pendek baca, dah dia baca laju. Macam kita bawa kereta lah. Tuan-tuan bawa 120. Yang ni bawa 70. Adakah sama sampai? Tak sampai. Tapi sampai ke tak? Sampai lah. Lambat sikit. Jadi baca Quran pun macam tu lah. InsyaAllah. Habis di situ kita masuk sedikit barakat malam ini, iaitu sambung kepada suratul Baqarah.